Contohnya akid kata, okey, pada saudara Amar, Samsul Debat, untuk ibu tunggal yang last hari ni, you all tak payah pergi. Saya cover. Wah, apa hal akid pergi sesuatu? Rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Kan, ibu tunggal tu power siut, lawa gila. Patut dia tak ajak kita mah. Macam tu lah, contoh lah kan. Jadi makna kata, tu pun tak dia tak, akid tak macam tu. Akid tak macam tu. Ni contoh saja nak menggambarkan. Akid ni baik orangnya. Saya dapat tahu dia memang daripada kecil mengaji, tak tinggal, macam tu lah. Tengok cara, tengok sambil makan zikir. Dahsyat betul lah, dahsyat betul lah. Aku perhati je kau ngunyah benda tadi tu kan. Jadi macam tu lah. Makna kata tu satu perkara. Dan satu lagi, jangan lupa tau, kalau kita baca khutbah terakhir Nabi. Kan? Dalam bab ibadah ni Allah Ta'ala memang akan nilai kita tu dari segi ibadah kita. Dia tak tengok, tak kisahlah. Manusia ni semua sama di sisi Allah. Membezakan amal soleh, ketakwaannya kepada Allah SWT. Itu yang membezakan. So, itu sebabnya ibadah. Hari ni pun cerita dah semalam, dah 2-3 hari ni cerita pasal korban kan. Darah dan daging tu sama sekali tak sampai pada Allah. Yang sampai hanyalah keikhlasan kita, ketakwaan kita. Yang tu sampai pada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kunci spare. Tadi kunci rumah, kunci kereta, kunci pejabat, kunci syurga. Yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Bila berceramah ni dah terbau-bau makanan ni, makruh cakap lama-lama. Tapi insyaAllah kita share-share je lah kan, tentang kesejahteraan rumah tangga. Saya baru-baru ni terpanggil untuk diminta untuk ceramah satu program di THM di Johor. Segala isu rumah tangga hari ni kan, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan pengurusan emosi. Pengurusan emosi. Dan kesejahteraan rumah tangga hari ini memang sangat, orang kata sangat membimbangkan lah kan. Tapi malam ni nampak okey lah kan. Kat dalam ni antara tempat-tempat yang okey. Ni tempat-tempat lain ni. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Kan heran tu. Makna baru start ceramah ni dah seorang cerai ni. Macam tu lah kan. Tapi mana kata memang ujian dia besar lah hari ni. Ujian dia besar. Sebab kata orang, cantik dipandang bulan mengambang terang dia awan kan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan kan? Macam mana kita tengok drama tu macam tu lah kan. Ni kadang kena-mena dengan pelakon kan. Macam tu lah kan, setiap episod tu ada dia macam tu kan. Macam tu lah hidup kita kan. Dan pada malam ini pun ujian juga ni sebenarnya. Ceramah ke atas pelamin macam ni kan. Lain macam perasaan kan. Sebab dah lama macam tu kan. Viral kan. Tapi macam tu lah. Dan saya selalu cakap, kalau saya bagi simpel lah kan, selalu saya cakap, nak bahagia hidup suami isteri ni, yang pertama tak ada cara lain. Manual dia syariat Islam satu. Tak kisahlah teori siapa-siapa pun daripada barat tu dia kata macam ni, semua ambil dari Islam. Saya cakap ni. Yang kedua, tak ada pasangan yang kenal pasangan dia, melainkan dia merupakan proses berterusan. Sampai satu tahap dia akan sebut, aku tak faham betul dengan lelaki aku tu lah. Macam nak duduk depan, aku tak faham betul dengan lelaki aku tu lah. Tak apa, hendaknya tak tahulah. Yang lelaki tu pun cakap, perempuan ni nak apa lagi aku tak faham. Depan isteri dia tak cakap lah, tapi dia cakap dengan kawan, aku heran tu dengan bini aku, apa lagi dia nak, itu tak betul, ini tak betul. Itu yang kedua, proses berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Macam tu. Cuba je tengok orang tu kan. Tengok dia datang masuk tadi, dia tengok tak dia masuk, pegang tangan bini dia tahu, baru sampai meja. Dan tengok dia pegang tangan, you tak ada kayu batu buat tak tahu je kat air dia kata kan. Wah lah masuk kan. Benda tu boleh merosakkan mood, tapi dia tetap cakap. Dia tak sempat tunggu kat rumah, kat sini dia dah cakap lah kan. Sampai dahsyat, air kosong kau bagi aku. Tak boleh masih, tak apa. Masih.
Betul kan tu lah kan. Lepas tu ada kadang-kadang banding, you tengok orang tu bila dia balik kan, siap dia peluk suami dia. Kau ni tak ada lah kau keras je macam tu. Abang, rumah dia rumah banglo, bolehlah berlari peluk. Kita ni dah lah rumah flat, buka-buka pintu dah nampak saya. Abang nak saya lari sepanjang koridor ni ke? Jadi hal tu lah kan. Jadi kadang yang penting banding kan. Jangan kita banding-bandingkan. Banding tu kadang tak, ini bukan apa ayat orang perempuan macam tu lah. Ayat dia siap-siap ada exclusion clause dia. Saya bukan apa bang, bukan apa, tapi tengok orang tu, dia nak juga tu. Walaupun dia cakap siap alasan kan, tapi macam tu. Tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain. Jadi makna kata dalam hidup kita ni, kita kena ingat hidup sementara. Hidup di dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia kan. Pertama, kalau kita tengok rumah kan, rumah sementara kan? Kereta sementara, yang duduk dalam dewan ni sementara, duduk kat pelamin sementara kan. So dalam perkahwinan ni satu perkara yang mencabar. Dia ada beza tau. Dia ada beza berkahwin dengan orang beli kereta, beza. Berkahwin dengan orang tengok cerita Polis Evo baru ni, dia interview kan, apa perasaan bila tengok cerita tu tadi? Gila lah cerita ni, dahsyat, terbaik. Belum tanya macam mana cerita Jurassic Park tu, gila, seram, terperanyat, mana terperanyat, gila, ni tak habis berdebar lagi ni. Tu. Tapi berkahwin tak ada yang cakap macam tu. Macam mana perasaan kau dah kahwin? Boleh lah. Sonok tak kahwin? Okey lah. Tak ada yang cakap, ya Allah sonoknya kahwin, apa aku tak kahwin pada dulu? Tak ada yang cakap macam tu. Sebab sebenarnya perkahwinan ni merupakan bukannya satu pencapaian tu. Perkahwinan ni satu perjalanan. Satu perjalanan. Itu sebabnya saya selalu cakap, kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu sebab malam ni kan, nak makan bukannya boleh terus makan, kita tahlil kan, kita baca Yasin, alhamdulillah kan. Sebab nak mengingatkan apa? Mengingatkan ada keluarga kita yang kita sayang dah pergi dulu daripada kita. Saya macam saya ni, saya dah boleh rasa lah apa yang saudara Amal rasa tu. Sebab saya kehilangan arwah abah saya. Jangan main-main. Hanya orang yang dah hilang je tahu apa rasa hilang tu. Walaupun raya haji kan, rasa main. Masa tu lah kita teringat pesan dia. Masa tu lah kita rasa kalau lah dia ada kat sini, dia ayat tu kan ada. Tetapi itulah mengingatkan kita, sebenarnya satu perkara kita kena ingat, Allah sayangkan dia. Jadi macam tu juga suami isteri. Sekarang ni kita rasa okey kan, kita rasa sudahlah kita bergaduh kita ni. Tapi bila pasangan kita tak ada, baru kita faham. Kadang-kadang pergi kursus je, pergi kursus 3 hari, laki tu punya bising lah, ilah. Balik bila? Pahal kursus 3 hari, lama sangat. Dan lelaki pergi kursus tak ada lah fikir macam tu kan. Outstation ni seminggu je, mula pergi lagi tinggalkan alah seminggu apa benda je. Tak, sebenarnya tak. Perasaan ni kalau ada rasa macam tu, bagus tu. Ada perasaan rindu. Cara communicate semua penting. Kita ni hidup dalam dunia ni sementara. Tu sebabnya saya kata dalam kesementaraan itu kita akan rasa hilang tu selama-lamanya. Jangan main-main. Itu sebabnya sentiasa dalam hidup kita ni positif. Dalam rumah tangga positif. Sangka buruk ni keluar pakai lawa ni pahal. Eloklah sebab putih ni semua. Ada hal ni mesti ada hal ni. Yalah, semenjak tengok cerita perempuan itu ni, dia semua lelaki tak betul. Heran betul kan, tak tahu kenapa. Asal curang je lelaki, securang je lelaki, contohlah kan. Saya tengah siapkan skrip ni nak buat cerita lelaki itu. Nantilah lelaki itu pula yang baik kan. Jadi satu lagi perkara yang kita kena ingat, dalam bab suami isteri ni, Nabi dah bagi apa ni, kalau kita tengok dalam ayat Quran sih, Allah Ta'ala dah bagi tahu dan dijadikan pasangan isteri-isteri untuk kamu tu, untuk suami ni,
Dari jenis-jenis kamu sendiri dah. Memang jenis kita dah. Memang type kita dah tu. Not my type apa semua, tak. Memang type kita dah. Allah dah susun cantik dah untuk kita sebenarnya. Supaya kamu merasa cenderung dan tenteram padanya. Itu ayat sakinah tu. Dan supaya kamu merasa kasih sayang dan belas. Kasih sayang belas. Sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, pandang dia tenang. Bercakap dengan dia rasa lega. Oh, lega. Macam saya lah nak ceramah ni, dapat cakap dengan wife saya sekejap, jadilah tadi. Barulah lega, baru boleh masuk. Macam tu. Cakap dengan wife orang lain tak suara. Macam tu. Cakap dengan wife sendiri. Tahu. Kena betulkan statement. Bercakap dengan wife kita rasa tenang. Dia sebenarnya benda tu yang kita nak. Sakinah, mawadah, kasih sayang. Belas ni apa maksud belas? Maknanya kita ni tak sampai hati tengok isteri kita, pasangan kita susah. Tengok suami, bang tak apa bang, biasa gosokkan baju abang. Sebab belas. Satu almari gosok je, kan? Punya belas, kesian, tak nak suami tu susah. Jadi suami pun kena mainkan peranan yang sama. Nampak tak? Lepas tu, bila dia kata sakinah, mawadah, warahmah ni, sentiasa fikir nak buat yang terbaik untuk pasangan. Saya selalu share lah. Saya kata kunci kebahagiaan ada 5 kunci. Pertama, kunci rumah, saya kata. Kunci rumah, orang cakap kunci rumah macam mana pula? Sistemkan rumah tangga kita ikut sistem Islam. Bangun pagi, solat sama-sama, kejut. Kadang-kadang orang perempuan ni, kadang dia bangun awal. Dia awal, lepas tu malah lah kejut, dia sembahyang sendiri dia. Allah, lepas nyawa dia je. Lepas tu lepas bagi salam, lepas tu dia pandang suami dia kat atas katil. Neraka lah orang tua ni, hamba sedap je. Kan? Dia dah lepas dia semayang. Jangan. Kita bangun, kejut, semayang sama-sama, kan? Solat sama-sama. Sebab Nabi kata apa? Bezakan rumah tangga, rumah kamu dengan kuburan. Apa beza rumah dengan kubur? Beza rumah kubur, bezanya adanya alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan kat rumah. Paling tidak solat jemaah. Bila solat jemaah, dengarlah suara dia. Walaupun dia bukan mesti sedap, bukannya siapa, yang penting bacaannya itu betul. Alhamdulillah, kan? Jadi semayang. Lepas semayang tu apa yang mahal dia tu? Zikir pula. Apa zikir? Doa pula. Allah, bila dah doa simple je. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillah alamin. Bini doa makan baca ni. Kata, nah. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, ke atas rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Doa yang paling simple. Kan? Tapi menyeluruh. Ambillah doa sama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu salam cium tangan. Orang perempuan kadang-kadang dia ada macam-macam. Yang perempuan ni dia ada format-format dia masing-masing. Setiap isteri tak sama. Bukannya saya ada pengalaman isteri-isteri, tak, maksudnya setiap orang lain-lain lah. Ada orang tu salam cium, terima kasih bang, love you, dia peluk. Ada tu pula cap, cup, cap macam tu. Ada 4 peluk, lepas tu dia bagi, dia hulurkan dahi dia. So lelaki dia cium dia. Kan? Lelaki yang selenga, yang tak faham, yang lembab sikit tu memang apa dia ni cium. Dia tu lah. Jadi makna kata kadang dia dah ada format dia masing-masing lah. Dia ada format masing-masing. So itu masing-masing lah. Tapi yang penting dia mengikat kemesraan. Sentuhan dia tu, bila mesra macam tu, peluk, cium tu tak, memang suami tu takkan keluar lah dari rumah tu. Macam tu lah. Seronok yang duduk rumah. Ni kalau nak keluar je lah, ada hal lah, cuci kereta lah, nak beginilah, nak pergi servis kereta, ada je benda je nak buat. Macam tu kan. Orang keluar ke mana bang? Kejap ya, cek barang, kan? Macam tu. Tu maknanya kadang isteri pun sama. Jap bang nak keluar nak beli, jap bang ni. Tapi orang perempuan jarang lah. Dia belah siang mungkin macam tu. Tapi makna kata rumah ni dia akan rasa tempat yang paling seronok je nak duduk. Dia bukan kira rumah apartmen ke, rumah bungalow ke, banglo kan, tak. Banglo ke teres ke, tak. Dia bukan kira tu. Dia rumah tu kadang macam kita dulu kecil-kecil, rumah kampung kan. Tapi duduk seronok duduk rumah. Kan? Sudah kan seronok rumah, memang tak ada benda orang kat luar rumah dulu masa kecil-kecil kan. Tapi makan mana ada meja marble, bahasa baku, marble. Kan? Bukan mana ada meja marble. Kan dulu atas tikar mengkuang je.
Kan makan botol rabur macam ni. Macam tu Yang adik tu berkicap-kicap dia dengan nasi dekat kepala. Ya Allah, elok-eloklah makan. Mak kata tu. Tapi dia berabur makan, tapi makan sama-sama ni. Tapi dah sudah apa? Mak kita gulungkan tikar tu, dikibas-kibas, dia bagi rezeki itik dengan ayam tu. Kan? Dulu. Sekarang meja mahal. Kau jangan kejap lagi mama suap. Mama saja. KL. Kejap lagi mama suap. Jangan nanti bersepah. Dia mama suap tu. Makanlah, tahanlah makan laki bini, anak kemudian. Nampak tak? Tu dia. Kan? Yang tu yang kita tak nak. Sedangkan Nabi makan bersuap kau. Bersuap. Nabi ni romantik. Siapa kata Nabi tak romantik? Salah ke kita romantik? Romantik ni kadang ni makan. Ni. Apa benda suami isteri macam tu? Tak syok langsung. Ni. Makan. Ai. Apa benda? Kalau kenal lah imam besar masjid Besi Putrajaya kan, Ustaz Nur Haji Nur Azami, dia sendiri cakap, saya belum buat kan. Dia panggil saya, belum. Kalau kita lepak malam ni boleh? Jom. Banyak nak bincang, lama tak borak. Dia borak bincang lah, tukar fikiran lah kan. Dia kata apa? Tapi malam ni saya datang, saya bawa permaisuri hati saya tu. Dia ayat dia tu. Nampak? Dia tak cakap, ni kadang kebanyakan orang, malam ni aku buat bini aku boleh tak? Bini tak habis-habis. Kalau malam ni aku buat permaisuri hati aku, okey. Permaisuri? Isteri. Kita letak dia tempat yang baik. Cara dia cakap tu baik. Bi, sini. Nampak? Cara tu. Cara. Nampak tak? Cuba kita tengok. Macam ni kan? Tu kan? Yang duduk di ujung tu kan? Bawa suami ke tak? Tengok. Suami kat mana? Tengok. Suami kat mana tengok? Isteri kat mana tengok? Tengok kedudukan ni. Contoh. Ada yang tak ada, ada yang ada lah. Tu hujung tu. Nampak? Dia dah mula tunjuk. Nampak? Mana dia mula setuju lah dengan pandangan saya tu kan? Macam tu lah. Jadi dia tak tadi dia pergi ambil air. Lepas tu dah start ceramah, dia duduk tepi. Tak apa, aku cover siap-siap. Jadi makna kata, kadang kemesraan ni penting. Dalam Islam, Nabi sendiri dengan Siti Khadijah, sampaikan Siti Khadijah kan, boleh ni letakkan apa, kepala Nabi ni boleh letak dekat pangku Siti Khadijah. Nampak? Bayangkanlah tu kemanjaan dan kemesraan. Bila last suami letak kepala dekat paha isteri dia, dia cakap. Saya tanya balik. Saya bukan tak nak Ustaz. Ya Allah, kepala borek macam batu apa tak tahulah. Daripada kepala sampai ke badan borek terayur kan. Tak, sambil dia letak tu gosok-gosok. Bukan lama pun. Paling lama 2 jam dia terlelap kan. Macam tu kan. 2 jam hilang kaki kau kan. Bila dah terlelap tu, ambil lah bantal ganti kan. Macam tu kaedah dia. Nampak tak? Jadi mana kata romantik Nabi ni kan. Lepas tu cara Nabi minta macam mana, cara Nabi cakap dengan isteri macam mana, Nabi cakap dengan Aisyah. Ingat tak masa mula kita kahwin dulu, kenapa ya Rasulullah kan kita makan bersuap? Ingat ya Rasulullah, apa kata kita makan suap-suap lagi ni? Nampak? Kemudian Siti Khadijah kata, andainya aku pergi dulu ya Rasulullah. Siti Khadijah kata, andainya aku boleh membantu tulang-tulang aku tu, nanti kau ambillah jadikan jambatan untuk membantu usaha dakwah. Makna ayat dia tu. Kan? Cuba kita cakap, sayang, andai kata abang pergi dulu, kasih sayang abang akan tetap menyirami dan menghiasi keseluruhan kehidupan sayang. Abang belum puas lagi merasa kasih sayang abang. Aku kena lakonkan muka faham kan. Jadi macam itulah. Jadi mana pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Biar dia sikit halal, insya-Allah berkat. Kalau anda kata rezeki yang tak halal, walaupun banyak, percaya tak berkat, tak cukup, banyak masalah dan sebagainya. Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok malam ni kan, event ni cantik lah, tahlil apa semua, ada tazkirah sikit kan, cantik tu. Lepas tu tiba-tiba kan ada penyanyi pula, mana tu kan, penyanyi tak ada salah mana kan, tapi yang datang tu Raihan ke okey lah kan. Macam tu kan, Rabbana kan, Rabbana, nama kumpulan ni kumpulan baru, Rabbana atina fid dunya hasanah, nama penuh ni kan, lagu dia lagu doa je kan. Macam tu kan.
Macam saya dulu masa sekolah Smart Labu dulu, exist tu dia tukar jadi kumpulan exhaust. Macam tu kan. Nak bantai lah, janji ada bunyi. Yang keempat, kunci syurga. Kunci syurga ni macam mana? Nak masuk syurga, kena ada rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Macam malam ni, buat program meraihkan hari lahir, tapi niat kerana Allah. Oh, cantik. Tetap dapat pahala ibadah, walaupun kita duduk. Nampak Kita nak tolong orang, bantu, tapi lupa niat kerana ibadah, rugi kita. Bekerja, lupa niat kerana Allah, rugilah kita. Kan? Ada orang tu bekerja kerja kerajaan 35 tahun sampai pencen. Dah pencen, dia dengar ceramah agama, la ilaha illallah, terlupa nak niat kerana Allah. 35 tahun rugi. Nampak tak? Itu sebab niat kerana Allah, niat kerana Allah. Benda baik. Contohnya saya, Amma dengan seorang lagi abang ni kan, yang pakai kopiah ni kan, kita bertiga, kita tubuhkan satu persatuan nak bantu ibu tunggal seluruh Kuala Lumpur. Dan kita orang fokus bantu ibu tunggal je. Anak yatim pun tak tolong. Memang ibu tunggal. Contohlah kan. Kita bantu ibu tunggal. So, masa tu, siapa nama abang Akid. Kita tubuhkan. Jadi, Amal jadi presiden, saya penasihat, Akid jadi pelaksana. Bersama kita bantu kan. Dan so, nama persatuan tu PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Nama dia. Dah ada nama persatuan pun dah ada dah kan. Benda baik tu, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kadang benda baik diizinkan oleh Allah, kaedahnya betul, tapi terlupa niat kerana Allah, niat nak tunjuk ke orang, tak dapat pahala ibadah kan. Ataupun niat dia dapat selfie je dia kan, contoh kan. Ataupun benda baik dia dah niat kerana Allah, kaedah tak betul. Contohnya Akid kata, okey, pada saudara Amma Samsul Debat, untuk ibu tunggal yang last hari ni, you all tak payah pergi, saya cover. Wah, pahal Akid pergi sesuatu. Rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng kan. Ibu tunggal tu power siut, lawa gila, patut dia tak ajak kita mah. Macam tu lah, contoh lah kan. Jadi makna kata tu pun tak dia tak, Akid tak macam tu. Akid tak macam tu. Ni contoh saja nak menggambarkan. Akid ni baik orangnya. Saya dapat tahu dia memang daripada kecil mengaji, tak tinggal macam tu lah. Tengok cara, tengok sambil makan zikir. Dahsyat betul lah, dahsyat betul lah. Aku perhati je kau ngunyah benda tadi tu kan. Jadi macam tu lah. Makna kata tu satu perkara. Dan satu lagi, jangan lupa tau, kalau kita baca khutbah terakhir Nabi. Kan? Dalam bab ibadah ni Allah Ta'ala memang akan nilai kita tu dari segi ibadah kita. Dia tak tengok, tak kisahlah. Manusia ni semua sama di sisi Allah. Membezakan amal soleh, ketakwaannya kepada Allah SWT. Itu yang membezakan. So, itu sebabnya ibadah. Hari ni pun cerita dah semalam, dah 2-3 hari ni cerita pasal korban kan. Darah dan daging tu sama sekali tak sampai pada Allah. Yang sampai hanyalah keikhlasan kita, ketakwaan kita. Yang tu sampai pada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kunci spare. Tadi kunci rumah, kunci kereta, kunci pejabat, kunci syurga. Yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Semua orang ada kunci. So bila ada kunci, mainkan peranan masing-masing. Mainkan peranan masing-masing. Saya suka suruh orang semua baca khutbah terakhir Nabi tu. Khutbah terakhir Nabi tu sampai part yang suami isteri tu dia ada sebut. Seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Tu penting tu. Jadi jangan ingat lelaki je ada hak. Tak boleh duduk. Jangan keluar. Saya suami jangan cakap. Jangan kita fikir dengan kuasa yang Allah bagi kat kita tu, maka kita dengan sewenang-wenangnya rasa macam kita boleh memerintah suka hati kita. Tak. Selagi mana mengikut syarak, insya-Allah isteri akan ikut. Kan? Jadi makna kata orang perempuan ni sebenarnya cukup senang masuk syurga. Saya pernah ceramah dulu di Sarjana Putra tasab saya. Syurga wanita dambaan syurga. Bayang, wanita dambaan syurga tau, bukan syurga dambaan wanita. Wanita tu pula syurga nak sangat dia masuk. Dahsyat betul. Orang perempuan buat tajuk macam tu lah kan. Kan, yang buat tu kuliah duha muslimat yang tua-tua tu kan. Biasanya macam tu lah tajuk dia kan. Syurga dambaan wanita, bukan wanita dambaan syurga. Rupa-rupanya Nabi kata orang perempuan ni nak masuk syurga cukup senang, cuma dia yang tak nak. Orang perempuan ni, kalau kita nak tahu, Nabi, waktu Nabi peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi sempat singgah dalam syurga, Nabi sempat singgah dalam neraka, Nabi tengok, tinjau, Nabi nampak dalam neraka ramai orang tahu je. Ingat tak tahu tadi.
saja ingatkan macam, oh ya ke ustaz macam tu, rupanya dia dah tahu dulu daripada aku. Oh bagus kan. Jadi makna kata, tetapi nak masuk syurga ni, syurga dan wanita tadi, wanita masuk syurga tadi, ada 4 ciri wanita. Pertama, wanita yang jaga solat. Alhamdulillah, saya tengok semua jaga. Yang kedua, wanita yang jaga puasa di bulan Ramadan. Kan? Kecuali ABC, Allah bagi cuti, itu cutilah. Nanti cover lah balik kan. Yang ketiga, wanita yang taat pada suami. Dan yang keempat, wanita yang jaga maruah diri dan maruah suaminya. Yang ketiga dan keempat tu susah rupanya. Jaga maruah diri. Dekat luar jangan pakai seksi-seksi, jangan ketat-ketat. Dayus orang lelaki ni, bukan dia takut kat isteri tau. Tapi dia tengok isteri dia berpakaian yang bukan-bukan seksi, pakai macam ni, bercampur gaul dengan bebas dengan lelaki lain, dan dia tak rasa apa. Itu dayus. Lelaki lain hantar isteri dia dekat depan rumah, boleh relax lah dalam kereta, berborak tak apa benda 10-15 minit, dia boleh rasa tak ada, adalah benda dia bincang tu, kau boleh tak rasa apa-apa. Itu dayus. Nampak tak? Biar anak perempuan keluar sampai 3 pagi, tak apalah, biasalah budak sekarang. Itu dayus. Nampak tak? Dan isteri apa, boleh-bolehlah anak perempuan tu baru bertunang aja, baru bertunang dengan lelaki tu, peluk-peluk kuat sikit, nanti jatuh, nanti peluk-peluk. Bayangkan gila tu maknya tu. Ya, dan ayah ni, peluk kuat sikit, jatuh nanti. Bapak ni pertama. Nampak tak? Ni contoh, benda ni tak berlaku di sini, di Zimbabwe ni. Di sini tak ada. Jadi makna kata, benda-benda tu yang kita kena faham. Kena faham. Dan kemudian, jaga marah diri, jaga marah suami. Orang kutuk suami kita, kita pertahankan. Betul ke dengan suami kau ni macam-macam ni? Jangan, kita tak ada lah, mana ada. Siapa cakap? Macam tu kan. Mana je. Dengar-dengar, betul ke aku tengok suami kau macam tak kerja? Macam tak kerja je, memang dia tak ada kerja ke apa? Tak adalah kak, dia kerja, cuba dia banyak kerja part time kan, kerja sebelah malam, biasanya orang dah tidur baru dia kerja. Cuma akak sama lah doa akak, mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Iya ke? Yelah, ingatkan tak ada kerja tadi. Ini tak dia pula lebih, tengok laki orang macam tak kerja, memang nyusahkan orang, mati lagi baik tu. Hari-hari doa dah macam tu kan. Jangan macam itu. Doakan yang baik-baik untuk suami. Tapi dekat rumah, dalam rumah tu lain cerita. Ini kalau orang cakap, jangan kita lah tambah-tambah lebih. Dan yang tadi, satu lagi tadi, iaitu taat perintah suami. Apa yang suami nak tu setuju. Faham? Apa suami nak tu setuju. Tengok dah mula dia. Ini bukan kisah Emir tau dengan Kalish, bukan. Tapi maknanya kalau suami tu nak, setuju. Abang nak apa bang? Cakap je. You want coffee, tea or me? Nampak saya dia macam tu, nampak kan? Baru betul. Barulah rumah tu, rumahku, syurgaku. Pakai pakaian yang terbaik. Tanya, abang suka saya pakai apa? Cakap. Kalau suami, abang suka kalau kau rumah ni kau tak pakai apa-apa. Abang ni betul-betul nak cakap betul. Okeylah. Abang suka sangat kalau kau pakai baju yang masa kerja kilang tu. Pakai baju tu. Dah lama tak tengok kau pakai baju tu. Dekat rumah. Dah lama abang ni kan suka sangat tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Sepanjang hari ke telekung. Masak kau kemang ke telekung. Pakai. Dan itu kena suami. Abang suka kau pakai simple-simple aja. Berhentilah pakai baju binatang ni. Baju kelawar tak habis-habis kan. Tu yang suami tu bayang. Dah lah kelawar tu je seminggu tu. Kan? Tak berumah kelawar tu. Kan? Dia tak keluar-keluar pada kepompong tu kan. Jadi makna kata, tengok kehendak suami. Kalau suami suruh sign. Jangan baca pun, sign. Setuju. Sebab suami nak transfer tanah nama kita. Nampak tak? Tengok, kita sangka baik, positif. Saya baru beritahu tadi positif kan. Jangan. Tapi jangan kau tak baca dulu. Main sign. Saya percaya pada abang. Sign kan. Sebenarnya sekarang ni isu sign ni tak timbul tau. Mana tak timbul dah isu sign ni. Tak ada. Ya, sekarang untuk makluman semua, kalau lelaki tu dia nak nikah lain, tak payah keizinan isteri pertama. Tahu dalam Malaysia mana ada? Tak ada. Ya. Ni saya beritahu ni prosedur.
Ni saya beritahu je lah. Cuma kalau suami tu dia nak berkahwin satu lagi, mahkamah akan panggil isterinya tu. Puan, sekarang ni suami puan ni dia nak berkahwin lagi. Apa pandangan puan? Saya tak boleh terima. Saya rasa dikhianati. Mahkamah akan luluskan. Sebab emosi. Kalau betul, fakta. Kenapa kamu tak setuju? Saya bimbang dia tidak mampu berlaku adil. Sebab pertama, berikut saya kemukakan penyata pendapatan bulanan serta dengan borang daripada lembaga hasil dalam negeri. Tengok apa, tunjuk macam tu kat mahkamah. Contoh macam tu lah. Tapi saya tak nak cerita pasal tu lah, cerita benda lain. Jadi, mana kata dalam hal ni, ketaatan tu mustahak. Orang perempuan nak mudah hidup, taat lah. Dan begitu juga orang lelaki, jagalah ketaatan kita pada Allah dan Rasul. InsyaAllah isteri pun akan taat pada kita. Dan begitu juga komunikasi mustahak tau antara suami isteri. Dalam komunikasi elakkan 3M. 3M elakkan. Pertama, menyindir. Memang pun selama ni family kau banyak tolong aku ni. Oh nampak, dia sindir-sindir. Jangan, sindir-sindiran ni tak baik untuk hubungan suami isteri. Kedua, merendah-rendahkan. Jangan merendah-rendahkan pasangan. Kalau tak sebab aku, hidup kau takkan jadi macam ni tau. Jangan merendahkan pasangan. Dan yang ketiga, jangan sama sekali kita meninggi-ninggikan suara. Jangan. Suami isteri kau boleh berlemah lembut. Kita tengok Nabi tengok Nabi dengan isteri Nabi. Nabi pesannya nah. Nabi pesan seperti mana kamu punya hak kata isteri kamu juga punya hak ke atas kamu kan. Kamu apabila hak kamu dah telah pun disempurnakan, maka hendaklah kamu menggunakan haknya. Termasuklah memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ayat ujung ni apa? Dalam suasana kasih sayang. Tengok. Nabi kata makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Maknanya ni duit belanja bulan ni. Okay, I love you. Macam tu. Inilah duit untuk bulan ni, tanggungjawab abang ni. Kan? Belilah baju apa ke, nak makan apa. Beli. Abang, kan orang perempuan pula ambil kan. Abang ni siap cek dalam envelope tu berapa kan. Kau setakat RM20 tak payah bagi lah bang. Jangan macam tu kan? Kalau suami mampu bagi 20, abang bagi ni, abang ada ke tidak? Abang ada ke tidak ni? Tak apalah, hari ni abang bagi sikit sebab abang ada sikit. Kalau abang ada lebih, nanti abang bagi lebih Abang sehari-hari dong. Macam tu kan. Jadi makna kata aku ni penghayatan boleh tahan lah drama ni tu. Macam tu kan. Itu dia bagi tu. Jadi bila dia bagi dengan suasana kasih sayang, tu sebab tidak boleh kita bermaki hamun pasangan kita, cakap kasar, jangan. Sebab Nabi tak ajar. Dan Nabi pesan hujung tu, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Nak buat macam mana? Dalam tu Nabi tak sebutkan lelaki itu adalah pembantu dan teman yang setia. Memang lelaki ni kalau jumpa setia tu, memang yang dalam dewan ni je lah. Yang kat luar tu susah nak jumpa. Lepas setol tu susah dah nak jumpa. Macam tu lah. Jadi makna kata wanita itu adalah pembantu dan teman yang setia, berlemah lembutlah kepada mereka. Nabi berlemah lembut. Nabi tak kasar dengan orang perempuan. Itu sebab cakap dengan lembut. Bila Nabi dah ajar macam tu, kalau kita tak ikut Nabi, maka kita bukan sebahagian daripada Nabi. Kena ingat tu. Maka kita kena ikut apa yang Nabi buat. Romantik, lemah lembut, kasih sayang. Itu sebab bila bercakap tu pandang mata, pegang tangan, mesti duduk sini. Duduk sini. Macam mana? Okey. Macam tu kan. Peluk. Datuk Fadilah Kamsah kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Dia kata memanjangkan umur 4 saat. Mana dia dapat? Kau tanya lah dia. Macam tu lah ayat dia cakap. Peluk isteri panjang umur 4 saat, tapi yang pastinya isteri sendiri. Bukan bini orang. Kau peluk bini orang pendek umur. Kan? Jadi mana kata cakap dengan penuh belayan kasih sayang, romantis.
Kemudian bila bercakap tu dengan jujur, pandang mata bertentang mata, lidah kelu tidak berkata-kata. Aduh, dia sebenarnya bila kita bercakap ni, apa yang kita tulis dekat dalam mesej pun menggambarkan apa yang kita cakap. Apa yang kita cakap sebenarnya penting. Kalau kita nak bercinta, bercintalah sampai ke sudah. Sampai dah anak 5, 6, 7, 8 anak, ya Allah, masih lagi yang Hani, macam tu masih lagi. Ini kalau dah lepas 5, 6 anak, maknya, maknya, emaknya. Siapakah penjodoh bilangan untuk nya itu? Macam tu. Sampai kau buat macam tu kan. Sedangkan boleh je panggil, wahai permaisuri hati abang, abang balik ni. Abang, abang pergi mana? Rindu tau. Abang pergi toilet tadi, teruk betul. Pergi toilet merindu dah. Macam tu lah. Jadi makna kata, dizahirkan kasih sayang sesuatu yang mesti dizahir. Tu sebab beza orang perempuan dengan orang lelaki. Orang lelaki ni macam, dia macam ada shield tau. Dia ada macam ada satu cengkerang tu. Dia nak cover. Macam orang perempuan, semua diserlahkan. Semua diserlahkan. Saya sayang tau. Saya cakap tu sebab dia luah dengan air mata lagi, dengan apa, semua keluar. Saya semua keluar. Belum-belum keluar dengan tangan, dengan air mata, dengan apa semua keluar. Tapi lelaki tak. Okey. Yalah. Okey. Iya, tapi sebenarnya dia terasa juga tu. Tetapi sebenarnya yang paling baik jangan disimpan, luahkan. Sebutkan. Abang ni kan, bila dah outstation 5-6 hari ni, terasa hidup abang ni tak ada makna. Kenapa pula? Bila isteri abang tak ada di sisi abang, abang ni ada. Itu makanan orang perempuan. Makanan orang perempuan bukan yang makan atas meja ni. Ni kat telinga. Itu makanan orang perempuan tu. Dia nakkan puji-pujian. Dia tu sebabnya dalam teknik komunikasi dia ada satu teknik burger. Burger ni kan roti, tengah-tengah tu daging kan. So macam tu juga. Teknik burger ni, puji, tegur, puji. Contoh kan, lawa dah abang ni pakai macam ni. Tapi kalau abang pakai tie ni, abang macam ni sikit, ambil colour ni, lagi lawa. Nampak? Cara dia tegur. Kalau kita tak pakai burger tu, kita terus bagi daging je, bang, buruk betul abang pakai tie macam tu. Jangan. Maknanya dia, abang cantik dah, abang pakai handsome dah. Tapi kalau abang betulkan tie macam ni, colour macam ni, lagi handsome bang. Nampak tak? Teknik tegur. Teknik tegur. Macam tu juga dengan anak-anak pun sama. Cara teguran ni penting. Kemudian begitu juga, jangan kita gunakan perkataan sifat tu dulu, kemarahan tu dulu. Contohnya kita kata macam ni, saya ni penat tu tak? Penat ni, penat. Tahu tak penat? So, boleh tak cakap kemudian? Tak. Tapi cakap, saya rasa penat lah. Tak tahan badan. Boleh tak? Saya nak rehat dulu, lepas ni kita cakap. Boleh tak? Macam tu. Jangan terus, awak ni memang susah nak bincang je. Jangan macam tu. Terus jatuh kepada hukum. Tak. Kita akan cakap dengan diri kita. Saya rasa kan, saya tak seronok kalau buat keputusan tanpa bincang dengan awak ni. Tapi boleh tak awak bagi saya rehat sekejap, nanti saya dah tidur kan, nanti kan kita bincang seminggu lepas tu baru bincang. Masalah teruk betul tidur ni. Saya ada kawan saya dulu macam tu, dia tidur 2 hari. Dekat universiti dulu dia tidur 2 hari. Banyak kelas dia tak pergi. 2 hari dia bangun. 2 hari dia bangun. Orang biasa bangun pukul berapa dah, dia tak. Hari apa dah, lain soalan. Macam tu. Jadi, makna kata perbincangan demi perbincangan. Dalam rumah tangga, tolonglah jaga. Kalau kita mengherdik isteri, memaki hamun isteri, kita, macam tu juga isteri pun, memaki hamun suami, merena-renakan suami. Sebenarnya itu bukan sifat yang Nabi ajar. Saya buat satu contoh sebagai saya faham tu, saya faham. Cara-cara duduk tu saya faham. Kita mula dah macam ni, okey, saya faham. Kan, saya faham. Tu tanda-tanda suruh berhenti tu saya faham. Bila dah macam ni tu, tu step-step awal nak tidur tu, tahu. Nak tunjuk Nabi, sifat Nabi yang Nabi saya pernah bawa dalam ceramah salah. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi datang ziarah Sayyidina Abu Bakar. Bila ziarah Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba tengah berbual, datang seorang Arab Badui, dia kutuknya Sayyidina Abu Bakar. Dia hamun tutang dia. Biasalah orang Arab macam tu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bangun, dia pandang Arab Badui tu, dia pandang senyap Arab Badui tu. Lepas tu bila dia duduk,
Nabi pun tersenyum. Dia sambung berbual, Nabi senyum je. Kemudian ingat Arab Badui itu dah berhenti settle. Tak, dia masuk second round. Dia kutuk lagi Nabi. Untuk Nabi. Dia kutuk Sayyidina Abu Bakar. Tang, dia bagi. Lepas dia bagi tu, Sayyidina Abu Bakar bangun sekali lagi. Dia pandang sekali lagi. Lepas tu senyap dia. Dia senyap, dia duduk, dia sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Kali ketiga, bila Arab Badui tu sambung pula maki hamun dia. Masuk part 3. Tuntang dia bagi. Kali ni Sayyidina Abu Bakar dah tak tahan. Dia balas balik cacian tu. Dia maki balik segala binatang yang ada kat kebun tu, semua dia sebut. Daripada kambing sampai unta, semua dia sebut. Unta, kambing, semua keluar. Bila dia bagi macam tu, Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Dan untuk makluman semua, bila Nabi bangun, tinggalkan majlis tanpa bagi salam, tu kira dah habis marahlah Nabi tu. Fahamlah. Itu kira Nabi marah sangat dah tu. Kita lagi tak sampai penampar kat muka kita, kita tak tahu orang tu marah kan. Tak, dia Nabi tahap Nabi sangat marah macam tu. Maka Sayyidina Abu Bakar perasan, ya Allah, apa yang dah aku lakukan? Dia pun kejar, dia kejar Nabi. Ya Rasulullah, tolonglah beritahu aku apa kesalahan aku. Janganlah kau biarkan aku terkeliru. Maka Nabi kata, waktu kau maki hamun tadi, kau marah, waktu orang tu maki hamun kat kau tadi, dan kau diam, kau sabar, aku senyum. Sebab aku nampak seramai-ramainya malaikat berada di sekeliling kau, semua mendoakan kesejahteraan kamu. Kemudian bila kali kedua, dia maki lagi dan kau terus bersabar. Kau tak balas balik. Kau duduk berbual dengan aku tersenyum lagi. Kenapa? Kerana aku melihat bertambah-tambah banyak lagi malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Tetapi apabila kamu bangun, kamu balas balik cacian dan makian tadi, pada ketika itu aku tinggalkan. Kenapa? Aku nampak malaikat semua mengeji kamu, dan tempat malaikat digantikan oleh syaitan dan iblis yang terus menghasut kamu. Apa lagi? Bagi lagi, hamun lagi. Apa sikit sangat tu? Bagi lagi. Syaitan dan iblis akan menghasut. Perangai syaitan iblis ni, dia akan suruh kita buat benda yang terlarang sampai puas. Dan kemudian bila dah buat, dia pun lepas tangan. Syaitan yang tu lah. Tak tahu, dia yang buat. Dia tahu, dia yang buat. Dia hasut aja. Itu kerja syaitan. Itu sebab macam kita tengok kes-kes yang berlaku banyak akhir-akhir ni kan. Yang kes budak perempuan kena bakar. Kena apa kan? Kena bakar, kena bunuh kan. Budak sekolah agama. Bukan budak sekolah biasa. Bukan sekolah St. John ke, sekolah convent ke. Bukan. Sekolah agama. Kenapa jadi macam tu? Sebab syaitan ni hasut. Dan bila dah buat, syaitan pun tinggalkan. Masa tu lah datang. Kenapalah aku buat sampai macam tu Macam tu. Perasan kan, kita kadang kita marah orang, kita cakap macam-macam. Tapi besok tu, kenapalah aku sampai macam tu sangat aku marah orang. Kita tak sedar. Tu sebab macam tu kat suami isteri. Kenapa kita nak lepaskan marah kita pada orang yang kita sayang? Kenapa? Kita cakap kita sayang. Memanglah saya marah. Ayat dia apa? Orang perempuan. Saya ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana ni. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Nabi hati baik, mulut pun baik. Apa yang ada dalam hati kita dizahirkan dengan apa yang kita cakap. Cakaplah yang baik-baik. Kan? Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Hidup dalam dunia ni, besok bila kita mati kan, bila kita mati, Tuhan tanya 3 perkara je. Tuhan tak tanya banyak benda. 3 perkara Tuhan tanya. Pertama, Tuhan tanya tentang nikmat. Nikmat umur. Umur kau dulu hidup berapa tahun? Kau habiskan umur kau untuk apa? Tuhan tanya. Nombor 1. Kedua, nikmat muda. Dulu masa muda kau habiskan untuk apa? Enjoy. Allah tak tahu apa, enjoy je. 2. Ketiga, nikmat ilmu. Ilmu yang kita ada, kita amalkan ke tidak? Kita sebarkan ke orang ke tidak? Itu sebab saya bagi poin-poin yang simple-simple je malam ni. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya nikmat harta. Dari mana kita dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Tuhan akan tanya. Yang kedua, soalan Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Isteri amanah, anak-anak amanah. Itu sebab jadi lelaki kena terima hakikat kita cukup lambat nak masuk syurga berbanding orang perempuan. Sebab banyak roadblock, banyak soalan kena tanya.
Isteri kena tanya, pasal mak kena tanya, mak saudara yang tak ada saudara waris lain, kita waris pun kena tanya. Anak-anak, lagi pula anak perempuan, anak-anak tu selagi mana dengan kita, tanggungjawab kita, Allah Ta'ala akan tanya. Nak tu sebabnya kalau kita dah masuk dalam kubur, anak kita kan, dia kahwin, dia cakap dengan isteri dia, yang esok kita salat subuh berjemaah nak tak? Tiba-tiba je you ni, kenapa? Teringat arwah ni dulu tak pernah tinggal solat subuh, dapat sahab mak ayah dia. Yang petang ni kita karaoke, nak kenapa lah? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke setiap petang Jumaat, pitam. Kan? Contohlah, contoh. Amanah. So tolong bagi didikan agama yang baik. Nafkah, nafkah pun amanah. Orang lelaki kena ingat, nafkah untuk isteri ada dua, nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir tu makanan, pakaian, tempat tinggal. Nafkah batin bukan cerita takatil je tau, termasuklah membahagiakan dan juga memberi didikan agama. Itu nafkah batin. Kalau tak mampu nak mengajar agama isteri kita, jangan halang dia belajar agama. Samsul debat pun tak sempat mengajar bini dia sendiri. So kalau ada kelas agama, kelas duha, pergilah, yang pergi. Galakkan isteri pergi. Kan? Kemudian yang ketiga, selepas amanah, Allah Ta'ala akan tanya silaturahim. Jangan kita sama sekali memutuskan silaturahim. Itu sebab buat program malam ni, kan? Bukannya pasal birthday sangat. Ini semua birthday ni budaya-budaya yang tak sehat ni, Ustaz. Siapa cakap? Kan? Boleh. Nabi kata apa? Aku paling suka berpuasa pada hari Isnin. Kenapa? Kerana hari Isnin adalah hari kelahiran aku. Nabi kata okey je. Kan? Cuma jangan kau berjoget beria sangat, pak kan? Kek sampai 18 tingkat. Yang boleh makan bawahnya, yang atas tu semua hiasannya. Kan? Macam tu kan? Kan? Tak adalah. Benda sia-sia tak usah buat. Tu je. Kan? Ni kita buat macam ni, baguslah. Tahlil, doa selamat. Itulah cara dia. Lepas tu sebenarnya bukannya apa, nak berkumpul. Kan? Ramai-ramai ni saudara maka tidak, hari lain payah nak jumpa ni. Ni siang daripada siang tadi, ni semua tengok tangan mu ada terkesan-kesan daging mu ada lagi tu. Nampak? Semua sibuk daripada siang tadi, malamnya baru dapat jumpa. Kan? Iyalah, dapat jumpa Samsul Debat malam ni. Rezeki. Kan? Betul. Tu sebab saya kata tadi, makna kata silaturahim. Nabi sebut tidak ada dosa lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi pada hari ini saya mengucapkan kesempatan ni kepada saudara Amma, mudah-mudahan dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan, diberikan kebahagiaan, diberikan keafiatan, kesihatan, supaya dapat terus bertenaga di dalam menjaga kebajikan ahli keluarga dan sekalian masyarakat yang memerlukan dirinya ni. Jadi mana kata bila sebut doa saya memang standard tu, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itulah doa standard saya kalau bagi ucapan ke orang. Yalah, panjang umur nyusah ke orang buat apa, kan? Jadi itu sebabnya semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Dan dimurahkan rezeki, segala keberkatan. Kadang duit banyak tapi tak berkat, buat apa? Jadi biar dengan keberkatan. Kan? Panjang umur dengan segala kebaikan. Itu sebab kalau kita sakit pun, ni saya bagi tips, kalau kita sakit pun, sakit dah tak tahan, jangan sampai ya Allah, kenapalah ni, mati lagi baik, ya Allah bagilah aku mati. Jangan. Ingat mati pahala, minta mati dosa. Sebab apa minta mati dosa? Sebab kita seolah nak ngajar Allah Ta'ala pula. Kematikan aku ya Allah, tak tahan ni. Tak, macam tu. Cara dia lapik, ya Allah, seandainya hidup aku ini baik bagi aku, maka kau sembuhkan aku. Tapi andai kata kematian tu lebih baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Macam tu. Bagi pilihan tu pada Allah, bukan kita yang tentukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu. Macam mana pun, hari kelahiran ni, kita ni bila makin tua ni dia makin kurang selera nak menyambut hari lahir sebenarnya. Tetapi mungkin sekadar nak berkumpul. Tapi sebenarnya dia bagus tu, dia mengingatkan kita. Ingatkan kita tentang betapa usia kita bertambah lagi dan insya-Allah mudah-mudahan ya Allah, aku nak mudah-mudahan aku akan berusaha untuk menjadi lagi baik ya Allah.
Aku berusaha untuk membuat lagi banyak kebaikan ya Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang aku buat, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang itu wujud kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.